ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawattar ardha min syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi perhargaan syukur dan terima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala jualah yang masih lagi memberi kesempatan masa darurat, begitu juga peluang untuk diri kita semua. Sama-sama kita boleh mari ke rumah dia. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mencelekkan mata kita apabila kita pejam mata hak semalam, tiba-tiba pagi Allah Taala izin kita buka. Maka alhamdulillah, bersyukur kita sebab satu masa satu ketika Allah Taala akan pejamkan mata kita buat selama-lamanya. Alhamdulillah, kita boleh mandi sendiri, cabut air sendiri, gosok badan sendiri sebelum demo tolong mandi kita esok-esok. Alhamdulillah, kita boleh lagi sahur pakai pakaian dengan pilihan kita sebelum demo tolong pakai dengan pakaian hak warna putih dah. Alhamdulillah, kita boleh mari berjalan berkenderaan kepada masjid sebelum demo tolong pikul wak mari kita sini. Alhamdulillah, kita boleh duduk semaya duduk belakang tok imam sebelum orang letak kita depan tok imam. Ni ayat gapo ni? Ni nikmat hidup yang mana perlu kita syukuri. Kita kenal budi Allah yang mana masih lagi memberi peluang untuk diri kita cari bekal. Sebab Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanah nak cari bekal untuk wak balik ngada Allah ke negeri akhirat sana. Maka umur kita sebagai modal, maka berniagalah seolah gitulah. Maka carilah keuntungan masa kita hidup 60 tahun, 80 tahun buat balik untung ke negeri akhirat sana. Dengan amal-amal soleh kita nego dengan umur kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih hamba ucap kepada pengurusi masjid, Tok Imam, Tok Bila, AJK, ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu, adik-adik tetamu Allah sekalian. Kerana sekali lagi bertemu kita di masjid ini untuk kita dengar sepatah dua daripada kalam Allah, iaitu Al-Quran Karim. Kita nak ambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi. Kita nak ambil panggil tunjuk jalan daripada kalam kata-kata para alim ulama, insya-Allah dalam kitab-kitab mereka kita nak petik. Jadi pada pertemuan yang lepas, ambo kecek sikit sebanyak berkenaan dengan kitab penawar bagi hati. Yang mana kitab ni ambo hurah ada sikit sebanyak kitab Syekh Qadir Al-Mandili. 3 pembahasan dalam kitab ni. Yang pertama anggota yang 7, yang kedua PA perangai sifat mazmumah yang 10, yang ketiga sifat mahmudah yang 10, iaitu sifat yang terpuji.
Hura ada sikit sebanyak pada pertemuan yang lepas. Jadi malam ni nak sambung seolah gitulah. Seolah nak sambung daripada perbahasan hak hamba sebut sebelum pada ni. Jadi penting ke tak penting kita belajar ilmu tasawuf, penting berdoa. Sebab nak jaga amalan kita, nak jaga diri kita supaya tidak punah, tidak rosak. Kalaulah kita buat amal banyaklah dari segi kira-kiranya, tapi hati kotor, hati cemar, maka Tuhan reject, Tuhan tak terima. Sebab kita buat bukan kerana dia, tak ikhlas riak. Kita pei pangan hasad deki, acul lebu amalan kita. Kita ada sifat-sifat yang lain menyebabkan rosak, punah amalan yang kita buat. Penting ke tak kita ngaji ilmu tasawuf? Penting. Sebab wajib. Bukan puas duk saja baru mari dengar dak. Tak boleh lagu tu. Dari mana kita tak lepas pada ain dari segi tiga ilmu, fiqh, tauhid dan tasawuf, wajib kita belajar. Lepas tu kalau lepas dah, alhamdulillah. Lepas duduk dalam majlis ilmu, tak rugi sikit habuk. Sebab boleh rahmat Allah, sayap malaikat duduk payung kita. Okey. Maka amun nak petik dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata kalau sebut hati dalam kitab bermaksud hati ruhani. Hati di sebalik hati. Hati dua maksud. Yang pertama hati yang toko tu, orang panggil hati jasmani, hak zahir. So lagi apabila disebut dalam kitab soal hati, kitab Penawar Bagi Hati, kitab gapo sekalipun kalau sebut babak hati ni, maksud dia yang satu lagi, iaitu hati ruhani. Hati di sebalik hati. Benda yang seni, benda yang halus, dialah yang dituju, yang dihadapkan kepadanya perkataan. Dia dah hak demo dok panggil kita. Hai Somak, Dolah, Mino, Zainab. Lepas tu tuai dia pun nyahu, ya ambo, saya, ana, ambo, ikutlah air ke gapo. Kita nyahu bahawa dia tu panggil kita. Pas mana hak kita sengoti? Mana kita yang sebenar? Hak dalil tu lah. Dalil hak dalil tubuh kita ni. Hak kita kata kalau kita ni Ahmad, mana Ahmad? Saya tunjuk. Kalau kita kata kita ni Minoh, mana Minoh? Kalau kita kata kita ni Ali, mana Ali? Ikutlah nama gapo. Tengah tunjuk mana kita. Kalau kita kata ni, ni kena dahi. Lepas tu ni dada. Lepas ni bahu. Lepas mana Somak? Mana Ali? Mana Fatimah? Mana Zainab? Mana? Hak mana? Tu hak dalil tu, hak dalil. Hak dia mau panggil Somak weh. Yo, ambo, aku ada ni. Apabila dia tubik, dia tubik daripada jasad kita, satu hari satu masa dinamakan mati, maka demo kata kawan ayat demo ni Somak tak ada dah. Kawan ayat demo ni Aminah meninggal dunia dah. Kita pergi rumah Somak, pergi tengok jenazah tak ni. Saat ni demo kata Somak tak ada dah, tu lebih tu gapo? Demo tutup dengan batik lepas tu gapo? Bukan Somak ke? Sabit apa orang kata Somak tak ada dah? Bermaksud hak Somak yang sengotinya hak dalil tu, dalil. Hak berlebih dia mau tutup dengan batik lepas tu, tubuh zahir panggil kenderaan dia je. Apabila mati dia kata Somak tak ada dah. Hak dalil Somak tu. Minoh tak ada meninggal dunia. Saat ni kata dia mau kata Minoh ni meninggal dunia. Tu tubuh dia di atas dunia lagi. Hak mana tinggal dunia? Hak dalil tu, ruh dia tu. Sudah ditarik oleh malaikat, pergi sipar tepat, letak tepat dia. Kalau ruh orang comel, letak di illiyin. Kalau ruh orang jahat, letak di sijil. Sementara nak letak di illiyin, sementara nak letak di sijil,
Sipir dulu sekejap, kalau ruh comel di antara makam Ibrahim dengan hiji Ismail. Duduk celah tu. Sementara sipir tepat comel di Iliyin, kata ulama, sipir situ kejap. Kalau ruh orang jahat sebelum sipir di Sijil, ada ulama kata sipir dulu ruh orang jahat sana di Telaga Barhut di Yaman sana. Ada satu telaga yang puaka lah orang kata. Tempat sipir ruh orang jahat transit semata je. Sebelum sipir tempat dia Ili ataupun Sijil. Maka dia mau kata somak tak ada walaupun tubuh dia ada belebing. Dia mau tutup. Meninggal dunia walaupun duduk atas dunia lagi. Jadi mana kita sengoti hak dalam. Inilah yang dihadapkan kepadanya perkataan dan ia jua yang disuruh yang dilarang. Dia hak disuruh, dia hak dilarang. Kalau dia patuh sengoti, patuh belaka hak lain. Kaki tangan, orang panggil mata, telinga, lidah, semua akan patuh. Kalau hak dalam tu molek. Hak dalam tu sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai orang yang mengarahkan. Kalau suatu kajian, dialah ketua. Kalau satu organisasi, dialah kepala. Maka bila di waktu biarah, maka diikuti oleh rakyat jelata, pengikut-pengikut dia, mata, telinga, lidah, kaki, tangan, perut dan faraj, anggota yang 7. Habis itu penting kita jaga hati, penting berdoa. Sebab dia kepala, dia ketua. Kalau dia buana belaka hak lain. Ikut mulah mata nak tengok gapo, mu tak tengok rugi tu comel-comel tu. Sudah. Tapi kalau hati tu molek sebagai pimpinan, air mata beringat molek. Jangan duk sehekok se. Tuhan suruh tunduk ke pandangan, jangan duk tengok benda haram. Mu ingat molek Tuhan akan balas esok-esok. Tu hati nasihat, pimpinan nasihat kepada rakyat pengikut-pengikut dia. Hai lidah, demo nak kecek, mikir dulu. Bukan Nabi kata ke siapa-siapa yang berimeh pada Allah dan hari kiamat hendaklah dia kata benda comel, benda molek. Tak ada modal nak kecek benda comel, benda molek, baik duduk dia kata Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa-siapa berimeh pada Allah dan hari kiamat hendaklah dia kata benda molek, benda comel. Tak ada modal nak kecek benda comel, benda molek, baik duduk dia. Tapi itu kita sebelum nak kecek, biar akal dulu yang mensohkan apa yang kita nak kata. Akal dulu mai ke peranai. Kalau kita ni nak kata, tanya dulu agama, tanya dulu akal. Molek ke tak ni? Molek. Katalah boleh pahala tu, kita pun kata. Akal kita kata agama royak tak sah, dosa tu Tuhan marah. Kita pun senyap, tak kata. Ni baru orang cerdik. Kalau orang hak kurang cerdik, minta maaf bahasa hamba. Kurang cerdik tu orang panggil tak kasar mana gitu. Kalau kata bodoh, tu kasar sikit. Serah pas ketu leitan. Kurang cerdik, agak ingin sikitlah. Kalau orang kurang cerdik ni, dia go mana? Dia kata nak kata, sebut nak sebut. Lepas tu baru menyesal. Allah, tak kena weh. Sudahlah lah. Nyetok dalam tu. Merah dalam muka dia. Marah dah lah. Baru mikir lepas pada kata. Sampai tu orang tua kata, telajak perahu boleh undur, gohik gustah. Tapi kalau telajak kata, buruk padahnya. Apa tu? Ramai mana orang balah dengan sebab lidah. Buat apa demo tak tegur dengan dia, tengok ujung-ujung mata. Tak masuk rapat, tak masuk majlis. Kalau dia ada, demo lik semua. Kalau dia duduk situ, demo pusing duduk kono. Sama-sama ahli Jumaah dah. Kih tak berlagu lagi, dia duduk bucu ni, pisah dia pusing duduk belakang tian tu. Kih apa tu? Dia agak mulut beruh ngoti. Dia kecek bobok sama, tahu kok mana. Malah aku. Kih lidah punah manusia, rosak manusia. Tapi itu kata-kata syair Arab yang bermaksud kalau kena daripada pedang, kena daripada kapok, pisau, senjata-senjata yang tajam daripada besi, kalau kena tubuh badan, luka, sia dengan semeta. Seminggu ke sia? Paling-paling tidak sebulan.
Patut takut. Orang panggil luka saat ni. Tapi kalau kena daripada pedai, daripada lidah, oi, pah mati ingat. Pah mati dia bala. Mu duk lalu rumah aku. Duk singgah rumah aku. Pijak ni, papai lega ni aku tak halal siapa mati. Allah. Kita mohnya bala. Kih gapo tu? Ni mulut tak jaga. Ni adik-beradik pecah, putus silaturahim. Sebab tak jaga mulut. Nak jaga mulut lagu mana? Hati cemar. Nak jaga mulut, dia kena hati dia tu molek. Hati tu comel dengan Allah. Apabila comel, juruhnya hati, makalah hati ni beri mai ke perene, mu kata bagi molek. Nak tengok bagi molek. Ni dok kata lah, dia kata kamu kata. Moga modal liyo jangan kata. Kalau ketua dia tak comel, ketua dia tak molek, itu hati. Tapi kalau dia berjuruh, kaki rasa pergi tempat koseh. Tangan jangan duk menyambar ambil benda-benda hak bukan hakmu. Ambil hakmu sudah, hak halal-halal sudah. Buh dalam poket, buh dalam akaun mu. Ni dok ambil belaka. Dah tak kira halal ke haram. Rasuah pun ambil. Khianat kita tipu kau ni. Kih ke apa tu? Hati rosak, hati punah. Maka penting kita jaga hati, penting. Maka jaga molek dia. Kalau dia rosak belaka, hak lain gitu. Sebab gapo kena jaga hati? Paling-paling tidak kata Syekh Qadir Mandili sebab 5 perkara. Yang pertama, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui ia Allah barang gapo dalam hatimu wahai manusia. Patu Tuhan ilmu dia tak tapai. Ilmu dia tidak terhijab. Ilmu dia tak ada had dan batas. Ilmu Allah Ta'ala muhit, meliputi. Dia maha alim, dia maha mengetahui. Kita reti, kita faham, ngaji. Asal mula tak faham, ngaji, faham sikit je. Tapi ilmu tu tak terbatas ilmu dia. Kita lik sana dinding tak nampak dah gapo lik sana. Tak tahu dah, tapi ilmu Allah jauh kau dekat kau, dia tahu belaka. Kita kalau kecil berdoa tak nampak juga. Jauh berdoa tak nampak juga. Tu ilmu kita, pengetahuan kita terbatas. Dalam orang panggil dalam hati orang tak boleh nak baca. Tapi Tuhan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala tahu gapo dalam hatimu wahai manusia. Pastikan Allah Ta'ala tahu dalam hati kita ni barang molek je ada. Ada iman, ada ilmu, ada makrifah, ada sabar, ada reda, ada syukur, ada ingat mati, ada sifat-sifat mahmudah, ada PA panggil, orang panggil hak molek-molek. Lepas tu, kena buat sifat mazmumah, syirik, kufur, nifak, zalim, khianat, kena buat lah kau. Tak ikhlas, riak, tak reda dengan ketentuan Allah, buat tahuk. Pas nak buai lagu mana? Basuh. Tonyo. Gahar. Cakurlah, tebahlah. Rok-rok yang ada di tubuh kita. Orang panggil bakarlah hutai-hutai yang ada dalam hati kita. Semok samu, kota-kota, najis-najis yang ada dalam hati kita. Basuh. Cuci. Kalau patut tebah-tebah. Kalau patut sodok-sodok. Patut bakar. Pas lagu mana nak bakar? Mati ya. Lagu mana nak basuh? Telai klorok ke mana? Mati. Dia ada keedah dia. Kalau tubuh badan kita ni rosak, punuh, cemar, kita pun buat cara dia. Ambil sabun daya ke, ambil klorok ke, rendai. Hak kelari-kelari tak tubik dengan sabun biasa tu, rendai semetar dengan klorok ke gapo. Tubik lah. Gitu juga hati kita ada keedah dan cara dia yang diajarkan oleh para alim ulama untuk kita membersihkan hati. Moga kita ya dah pertemuan yang lepas. Bersih hati ni Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri kejayaan. Tuhan beri kebetulan dalam hidup. Tuhan beri orang panggil cemerlang, berjaya. Hak ambo dok baca ayat pertemuan yang lepas tu. Qad aflaha ayat lagu mana? Surah 9, surah Samsi tu dah. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjaya, bertuah, beruntung, dapat kemenangan bagi siapa-siapa yang menyucikannya hati. Tu ambo hurah dah sikit pertemuan yang lepas. Maka yang pertama paling-paling tidak
Sebab gapo kita kena jaga hati? Sebab Allah Ta'ala tahu. Maka pasti ke benda tak comel tak ada dalam hati kita. Sebab Tuhan tahu belaka walaupun orang tak tahu pakai dalam perut pedar kita. Ringkas-ringkas takut tak ada masa. Yang kedua, kita kena jaga apa panggil hati jantung kita ni, sebab dia ni tepat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman, makrifah, ilmu, tawakal, redha, sabar, syukur. Sifat mana bekas dia hati kita. Ibarat hati kita satu bekas. Tepat sifat gapo? Barang mahal, barang berharga macam iman. Sifat mana? Dalam hati. Tapi tu setengah orang iman dia molek. Sebab gapo? Bekas dia sifat iman tu dia rapi molek, jaga molek, keluk molek, kemah molek, terjaga molek. Tak ada orang yang mencuri iman dia. Setengah orang tu hati ada, tapi iman dia lolek-lolek nak jatuh dah, nak cabut dah, nak tangga dah. Sebab gapo? Bekas hak pegang iman tu tak apa kemah, bergogek, bergonjel, berkocok, nak tupuh dah iman. Ibarat gitu. Patut sebab gapo nak tupuh iman, nak cabut iman? Sebab duk kocok ke iblis setan. Nafsu dia sendiri. Godaan dunia dan sebagainya yang duk kocok hati dia tu, kalau tak kena edah, jatuh belebok iman dia, cabut. Na'udzubillah, kufur, syirik kepada Allah. Habis tu hati kita ni tepat sifat barang-barang mahal paling berharga sekali, iaitu iman, Islam, ilmu. Sifat situ belaka. Habis tu ulama kata iman ni yazid bertambah wal mankus berkurang. Iman kita bertambah dengan taat, dengan ibadat yang kita buat. Iman kita akan berkurang dengan sebab dosa maksiat yang kita lakukan. Orang panggil iman tak kejap, iman tak kemah. Sebab gapo? Dia tak biasa-biasa ya. Kalau ibarat kita barang berharga, letak mana? Tak tepi-tepi jalan, tak atas jumorang, tak tepi-tepi dinding. Orang cipai barang berharga ni tengah tengok. Mah perak itai belia. Orang cipai mana? Dalam peti besi. Peti besi duk mana? Dalam gudang. Gudang dalam bilik. Peti besi duduk dalam bilik. Bilik duduk mana? Dalam gudang. Gudang duduk mana? Dalam pagar. Pagar siapa jaga? Bodyguard. Anjing lagi, CCTV lagi. Berapa pengawasan nak jaga barang mahal saat ni? Kalau bank negara tu kan, oi nyotane tu, tak tahu apa kali pasok tu. Dalam tepat sipai barang ni. Peti besi dah. Hak kalih bong dan sebagainya. Nak cokeh-cokeh biasa tak boleh. Duduk dalam peti besi. Sebab barang berharga. Koci pulak dengan mangga mula-mula. Koci dia tu lah. Lepas tu bilik saat ni koci pulak. Gudang saat ni koci pulak. Pas pagar pulak. Pas bayar pulak. Upah bodyguard dan sebagainya. Jaga dan sebagainya. Noyak gapo tu? Jaga barang yang berharga. Lepas tu apa kita tak jaga iman? Apa kita tak jaga hati kita ni daripada diceroboh, dicuri dengan musuh-musuh orang yang nak ambil kesempatan nak bunuh iman kita, iaitu musuh tradisi kita manusia, jin, setan, iblis, laknatullah. Dia janji dah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, mu jangan mati lagi aku ya Allah. Kih manusia mu laknat aku ya Allah, kata iblis. Maka ya Allah tolong panjang nyawa aku nak goda anak cucu Nabi Adam menyebabkan masuk neraka sekali ngaku esok-esok, kata dia. Ni dendam. Ni dendam kesumak. Orang panggil iri hatinya iblis dan pengikut-pengikut dia. Tak kailah kih manusia aku masuk neraka, dia mudah-mudah nak masuk syurga. Tuhan tolong izinkan hamba, kata iblis. Amu nak goda juga, Tuhan kata silakan. Aku peluang kepadamu dengan umur yang panjang. Maka iblis mendatangi manusia kok depan. Mari kok belakang. Tak berjaya kok kanan. Tak berjaya kok kiri. Nyolikung kita pak tapai. Tapi Tuhan tak sebut lek atas. Tuhan tak sebut lek bawah. Noyak gapo tu? Walaupun pak tapai iblis duk tipu kita buat plan A tak berjaya, mari plan B kok depan. Tak berjaya plan kok depan, mari plan kok kiri pula, kok belakang pula.
Kena likung 4 tapai tak apa. Ada peluang lagi kita. Ku atas akak tangan berdoa minta pada Allah Ta'ala. Ke bawah kita sujud pada Allah Ta'ala minta munajat kepada Allah. Ini peluang masih ada. Walaupun 4 tapai dia tipu, dia khianat, dia goda kita manusia. Ini iblis. Lah ni dia akan cuba goda kita dengan benda-benda yang berupa makhluk. Kalau anak, kalau bini, kalau harta, kalau pakak, kalau pengaruh. Allah demo, katalah, royaklah bagi betul. Kena buat demo. Demo nak jadi penasihat boleh, tapi sebelum demo nak pergi penasihat ni kawan nasihat dulu demo nasihat hak A tu dah. B sudah, C dengan D tak usah nasihat. Kalau demo sebut juga C dengan D, kawan pecah demo, tak ada gaji 10,000 tu. Dia ni takut hilangnya 10,000 sebulan tu, senyap D tak kata. Orang yang nak alim, sembunyikan ilmu dia, Allah Ta'ala akan kekalkan dia dengan bara api dalam neraka esok-esok, macam kekal kuda gitu. Orang yang sembunyikan ilmu, walaupun dia tahu tak berani nak kata, tak berani nak tegur, takut hilang jawatan, hilang gaji 10,000 sebulan. Nanti ambil esok-esok. Dia uji kita dengan apa? Dengan anak pinak kita. Tak ada mari dengar. Tapi itu anak-anak dengan ayah jangan hidup nyanyi kau orang tua. Dulu dia tak ada mari dengar, jaga kita masa kecil. Dia tak ada mari jemaah, duk jaga kita masa kecil, duk pera kita. Tiba-tiba dia tua dah nak mari dengar, tak ada juga duk pera cucu dia, anak kita. Nyanyi kau mopok lagu tu. Wilah kesempatan dulu dia tak ada mari dengar, tak ada jemaah sebab jaga kita kecil mula. Lah ni kita wi peluang jangan buat nyanyi. Wak jadi mopok jauh gaji lagu jangan. Tu kita kena jaga hati jantung kita sebab tepat sipai barang molek. Maka mah perok itablia orang sipai dalam peti besi. Tak tepi jalan dak. Sebab apa barang berharga. Biar kita kena iman tu berharga sengoti. Iman ni hak dalam hati kita berharga sengoti. Ya. Sebab apa berharga? Sebab dia anak kunci syurga. Iman dan Islam ni anak kunci syurga. Orang tak ada iman, orang tak ada Islam, dia sedekah juta sekalipun Tuhan tak balas. Di akhirat. Orang kafir, dia buat kebajikan, Tuhan balas atas muka bumi selalu. Sebab di akhirat tak ada ngopah dah bagi dia. Kita orang ada iman, ada Islam ni, tu anak kunci syurga esok-esok. Walaupun ada juga hak punah. Anak kunci syurga patutnya 5 gigi kunci dia tu. Tiba-tiba patuh. Dia patuh gigi anak kunci tak boleh nak buka mangga dia. Ibu dia tu. Patuh sebab apa? Tak jaga hukum hakik agama. Patuh kok semaya ke? Patuh kok akhlak budi pekerti pangan uduh ke? Ibarat anak kunci syurga. Memang ada dah sebab iman tu ada dalam tubuh dia. Tapi rosak, punuh anak kunci ibarat patuh gigi so kedua. Maka esok-esok nak buka syurga tak boleh. Ibarat ni dah ibarat. Nak buka syurga tak boleh, kena masuk neraka dulu tepa. Tak ada dah kedai-kedai buat anak kunci di akhirat. Kecuali tuan dia sendiri kena pergi tepa dalam neraka ibarat gitu. Kena seksa dulu. Lama mana dengan sebab patuh anak kunci saat ni tu. Denda seolah gitulah. Boleh katanya. Biar kita gambar. Boleh jaga dengan molek iman kita. Iman kita, Islam kita ni jaga molek. Sebab jin iblis setan ni akan ronjal, akan senjuh, akan tarik, akan rompok iman kita supaya mati cerah tangga dengan iman. Sebab itu kalau pak mak nak mati dalam kawasan kita ni, boh dia keruh belaka anak-anak murid dia, anak-anak buah dia. Jin setan hak duduk situ mari sini, hak duduk sana mari sini. Goda ni demo ni hak nak meninggal, biar dia mati tak bawa iman. Dia mari goda nyanyo layung air atas muka orang nak mati masa duduk nazak. Mudah harga deh. Aku tahu sebab iblis ni ilmu dia memang hebat.
Quran turun dia tu ada dah. Taurat Zabur turun jamin itu dia ada dah. Alim ngoti dia tempat rujuk malaikat hari tu Azazil dia ni. Maka dia tahu orang nak meninggal ni dahaga. Nabi pun kata, ambil air seluruh dunia, cuah dalam tekuk orang nak mati, tak hilang dahaga. Bukan air sebotol bukan sekolah, bukan sungai, seluruh dunia. Nabi ibarat kayak gitu. Ambil air seluruh dunia, cuah dalam tekuk orang nak mati, tak hilang dahaga. Hebat ngoti. Dahaga sakaratul maut. Sakit dia 300 dikemel dengan pedang. 300 tetokkan dengan kapok. Kena cicit demo bukan 10 kali, 300 kali, sakit lagi, sakit mati. Kita kepit ujung-ujung jari, Allah teriuk, titik air mata, sepak ujung-ujung kaki, sepak tunggu, berdarah ibu kaki. Tu sakit dah. Sakit nak mati ujung kepala sampai ujung kaki. 360 sendi-sendi badan sakit belaka. Tiap-tiap umbi, bulu roma sakit belaka. Tak penuh dia rasa sakit kecuali paling hebat sekali masa dia hidup, itulah sakit sakaratul maut. Sebab itu kita minta tu imam duk doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong ringan sakit nak mati kami ya Allah. Nah, kita duk kata amin, amin tu. Hak tu imam duk minta tu, tolong ringan sakit nak mati kami ya Allah. Takut kami tak mampu ya Allah. Takut lucu ya Allah imam hak nak bawa ni sakit berdoa mabuk ni. Lepas tu jaga molek. Hak cabut imam ni sebab imam tak kemah. Imam longgar. Kalau papai gelegar rumah kita hak mana cabut dulu, hak tak kemah cabut dulu. Sebab gapo tak kemah? Papai repuk, paku patah. Hak tu cabut dulu, papai gelegar rumah kita, rumah kayu mula. Gitu juga imam, hak mana cabut, hak tak kemah tu cabut. Dia tak pasok dengan iman. Dia tak pasok, minta maaf, dia tak pasok dengan amal soleh imam dia. Dia tak kemah dengan amal ibadat. Dia tak kemah imam dia dengan ilmu agama. Dok. Dia pakai biar gitu ya. Moga aku ni bakal Islam dah. Oh, Islam dak. Islam bukan hanya pada nama. Walaupun tertulis di kat nalai Islam bawah tu. Tak laku nak tunjuk pada muka nakir esok-esok dak. Muka nakir tak guna kat nalai esok-esok. Nabi pun sebut Islam di akhir zaman hanya tinggal nama. Quran hanya tinggal tulisan, tak ada awak amal pun dengan hukum hakikat agama Quran. Nabi kata Islam hanya tinggal nama. PA perangai, budi pekerti, akhlak. Semua duk tiru akhlak, budi pekerti orang hak tak Islam. Na'udzubillah. Habis tu penting sangat kita jaga hati kita. Jaga ruhani kita. Sebab dia tepat sifat barang comel, barang molek, barang berharga macam iman, ilmu, tawakal, sabar dan sebagainya. Sekadar tu sajalah. Masuk waktu dah. Tak boleh nak huruf panjang juga. Muka sementara 30 minit. InsyaAllah lah ada pertemuan semula-semula insyaAllah. Meminta maaf banyak dengan suara yang kasar, suara derah, supaya kita jelas dan nyata, supaya kita boleh faham wa amal dalam hidup kita, sabar pada orang lain insyaAllah anak bini kita. Allah Ta'ala kata jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, yang Tuhan kami, tunjuklah kami benar-benar tu benar supaya kami dapat membuatnya ya Allah. Wa arina batilan warzuqna jinabah. Dan tunjukkan kami benar salah tu salah supaya kami dapat meninggalkannya ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkat kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikan kami semua dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.